Okay. So, boleh nampak di sini? Boleh nampak cikgu punya screen sekarang? Boleh. Okay, kita sambung. Alright, tadi. Okay, kita tengok kalau ada berlakunya pelembapan, kita tengok pada graf sesaran melawan masa. Okay, semakin berkurang amplitude dia. Amplitude yang pertama lebih tinggi daripada amplitude yang terakhir ni lah. Amplitude yang keempat. Okay, A1 lebih besar daripada A4, dah berlaku pengurangan amplitude. Baik, cikgu nak tanya kamu. Amplitude berkurang, apa yang kamu nampak kekal di situ? Okay, apa yang kamu nampak kekal di situ? Boleh Tempo. bersuara? Ha? Apa dia? Si kau jawab tadi? Tempo. Okay, tempo kan? Kamu nampak tempo dia kekal. Itu yang berlaku apabila ada sini, tempoh ayunan dia kekal. Bila berlaku pelembapan, tempoh dia kekal. Okey, T1 dengan T yang terakhir ni. Katakan T3. Okey, T1 sama dengan T3. Okey, selain daripada tu, apa lagi yang kamu nampak sama? Apa lagi yang kamu nampak sama tak berubah? Any idea? Macam mana dengan frekuensi dia? Frekuensi berubah tak? Kamu first time, cepat. Frekuensi. Frekuensi kalau tempoh tak berubah, frekuensi pun tak berubah lah. F1 samalah dengan F3. Okey? Yang berubah hanya amplitude sahaja. Amplitude ini mewakili tenaga. Tenaga untuk suatu gelombang. Okey, amplitude mewakili tenaga untuk satu gelombang. Maksudnya kalau tenaga dia berkurang, amplitude dia semakin rendah, semakin rendah, semakin rendah, lama-lama berhenti. Okey, ini kalau kita ada graf amplitude melawan masa. Amplitude dia semakin lama semakin berkurang. Okey. Baik. Seterusnya, dua jenis pelembapan, dua jenis faktor yang mempengaruhi pelembapan. Kita ada pelembapan luar dan pelembapan dalaman. Okey, untuk pelembapan luar, sistem ayunan akan kehilangan tenaga bagi mengatasi daya geseran atau rintangan udara kan? Ada daya geseran atau rintangan udara sebab kamu tengok sistem yang berayun, dia berayun dalam udara. Jadi tali tu bergeser dengan udara, objek tu bergeser dengan udara, buaian tu sendiri bergeser dengan udara. Jadi kehilangan tenaga dia hilang. Okay, faktor kehilangan tenaga sebab tu amplitude dia makin kurang sebab tenaga dah hilang ikut pelembapan luar. Okay, kalau pelembapan dalaman, faktor yang kedua. Sistem ayunan tu kehilangan tenaga kerana renggangan dan mampatan zarah-zarah yang bergetar dalam sistem. Okey, contoh ada buaian burung ni, kamu tengok. Okey, bila dia berayun, tali dia ada molekul-molekul dalam tu. Okey, dia akan cuba mengatasi daya regangan dan mampatan apabila dia berayun. Jadi dia sendiri dah bergeser. Jadi tenaga hilang lagi. Okey, kehilangan tenaga sekali lagi kerana regangan dan mampatan. Okey, sistem ayunan tu dah guna tenaga untuk regangan dan mampatan. Dia mengatasi regangan dan mampatan tersebut. Okey, sampai sini faham? Dua faktor kehilangan tenaga dalam pelembapan. Yang pertama disebabkan oleh pelembapan luar dengan udara di luar. Satu lagi pelembapan dalaman adalah dalam sistem yang berayun tu sendiri. Kalau spring contohnya, kalau kita ada spring kan. Let's say kita ada spring, kemudian spring tu berayun. Oh my god, siapa yang terkeluar tu cikgu tak dapat nak accept dia sebab cikgu dah slide show kat sini. Tak dapat slide show masuk. Okay, ni spring. Spring ni dia boleh bergetar atas bawah. Okay, kita biarkan satu objek tergantung dan dia boleh bergetar atas dan bawah. Jadi semasa dia bergetar tu ada berlaku mampatan regangan, dia mengatasi daya mampatan dan regangan itu, hilang lagi tenaga. Okey, boleh faham? Pelembapan luar, pelembapan dalaman?
Kalau dia guna tali, kiranya tenaga daripada tali itulah. Tenaga Kalau hilang. pelembapan dalam. Ya, dalam tali itu sendiri. Tali kan ada molekul. Kan? Bila objek yang ada molekul, tali tu dia ada banyak molekul. Okey. Bila kita ion dia, okey, molekul-molekul ini dipaksa untuk meregang. Jadi dia akan cuba melawan, dia tarik balik. Dia mengatasi daya regangan tu, dia cuba mampat. Jadi dia mesti dapat tenaga. Tenaga daripada mana? Daripada sistem ayunan tu lah. Dia mengatasi, dia melawan. Kalau kita regangkan dia, dia cuba lawan. Jadi dia ambil tenaga. Bila kita kembali kepada asal, dia termampat balik. Bila dia dah tak termampat, dia cuba melawan lagi. Dia cuba nak regang balik. Macam itulah sistem ayunan tu. Okey, ini namanya dalaman. Okey, Nina. Okey. Okey, baik. Ada dua luar, dalam. Luar dengan udara, dalam sistem tu sendiri. Okey. Tadi adalah pelembapan. Senang saja tajuk pelembapan ni. Tak panjang pun. Faktor dia, kemudian ada aplikasi saja. Baik, kita tengok apa tu resonan. Apabila berlakunya ayunan paksa. Okay, resonan berlaku apabila satu sistem ayunan dikenakan daya luar. Ada daya luar. Dia tak berayun sendiri. Okay, tak berayun sendiri. Ada daya luar yang support dia untuk berayun. Mempunyai frekuensi yang sama dengan frekuensi asli. Maksudnya kalau sistem ayunan tu dia dah ada frekuensi dah. Dia ada frekuensi dia sendiri, getaran dia sendiri. Tiba-tiba ada lagi satu daya luar yang tolong dia berayun lagi. Dan tolong dia berayun dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi ayunan asal tu. Okay, resonan akan berlaku di situ. Okay, resonan akan berlaku di situ. Baik, tengok ni. Ada budak tu dia berayun, dia dah dalam buaian. Sepatutnya buaian tu dah ada frekuensi dia sendiri. Tapi sekarang ayah dia bertindak sebagai daya luar, push, tolak lagi. Dan ayah dia cuba tolak dia dengan frekuensi yang sama dengan frekuensi asal ayunan. Ini resonan lah. Tindakan ayah menolak buaian yang datang ke arahnya merupakan daya luar yang bertindak. Itu daya luar pada ayah. Okay, ayah ini daya luar. Okay, kemudian buaian berayun dengan getaran paksa. Okay, buaian ni dia berayun dengan getaran paksa sebab kita kata ada daya luar. Alright. Apabila suatu sistem bergetar, dipaksa untuk bergetar pada frekuensi asli. Dipaksa untuk bergetar. Okay. Dipaksa, ada daya luar paksa dia bergetar dengan frekuensi aslinya. Sistem dikatakan bergetar pada resonan. Okay, itu namanya resonan. Okay, ayunan paksa. Dia dah berayun sendiri, dia dah boleh berayun sendiri. Tapi kalau tak ada resonan ni, okay, bila ada resonan, ada berlaku pelembapan tak? Soalan cikgu, bila berlaku resonan macam ni, ada tak pelembapan berlaku? Okay, boleh fikir, kemudian boleh jawab. Ada tak? Mana pelajar lelaki? Tak ada pelembapan kan? Isi, ada pelembapan tak Isi? Zakiri? Tak ada. Tak ada kan Isi, tak ada pelembapan sebab kita paksa dia terus berayun. Jadi ni dah tak ada pelembapan. Bila berlaku resonan, tak ada lagi pelembapan. Okay, very good. Ini tiga faktor dia. Contoh-contoh resonan tadi. Okay, next kita tengok ni. Supaya kamu nampak? Cikgu ada lagu guys supaya kamu dengar. Okay. Kesan resonan memusnah. Apa yang kamu dengar tadi? Bunyi. Bunyi apa? Bunyi yang macam mana? Nyaring. Bunyi tinggi. Yang pitching dia tinggi, yang langsing. Kita panggil langsing. Okay, pitching dia sangat tinggi. Kalau nyaring bunyi kuat. Kalau langsing pitching tinggi. Ada beza. Nanti kita akan belajar yang tu. Langsing dengan nyaring. Nyaring bunyi kuat. Kalau langsing pitching dia tinggi. Okay, ni dia bernyanyi dengan pitching yang tinggi. I will always love you dia kata. Okay.
Frekuensi bunyi yang langsing akan menggetarkan molekul kaca. Okey, tengok kaca tu boleh pecah. Okey, menggetarkan molekul kaca gelas sehingga mencapai frekuensi asli molekul tu. Okey, menggetarkan. Ini kita panggil bunyi yang langsing ini sebagai daya luar lah. Okey, itu adalah daya luar. Menggetarkan molekul kaca hingga mencapai frekuensi asli. Okey. Jadi apa yang kamu faham? Apa dah berlaku kat situ? Ada apa? Dah ada berlaku resonan kan? Resonan menyebabkan molekul kaca gelas dipaksa untuk bergetar dengan amplitude yang maksimum. Molekul gelas dipaksa untuk berayun. Kalau paksa berayun sangat-sangat dia boleh pecah lah. Okay, itu sebab tu gelas boleh pecah. Okay. Dan sebab itulah. Okay. I will always love you. Untuk kamu semua dengar. Okay, ni pula. Sebenarnya saya apa ni Dina? Piramli. Asyik tengok Korea je kan? Tengok Piramli pula. Okay, cukup. Okay, itu cerita ibu mertua aku, cerita lama-lama. Asyik tengok Korea je, sekali-sekala cikgu suruh kamu tengok yang tu. Okay, cikgu nak tunjuk tadi adalah tiupan saksofon tu. Okay, tiupan saksofon. Alat muzik yang berongga seperti saksofon, serunai dan seruling ditiup dengan kekuatan yang tertentu. Okay, kalau kamu ada recorder, kamu biasa dengan recorder. Sekolah rendah dah belajar recorder. Kita tiup dengan kekuatan yang tertentu, ikut note kan. Okay, tiupan itu menyebabkan udara, macam mana nak hasilkan bunyi ni, kita cerita. Udara pada rongga alat muzik dipaksa untuk bergetar. Tiupan kita ini adalah daya luar. Okay, tiupan kita itu adalah daya luar. Udara dalam saksofon, udara dalam recorder tu sebenarnya dia sudah bergetar sendiri dengan frekuensi asli. Molekul udara tak duduk diam kan? Apa saja molekul dia bergetar. Semua molekul bergetar. Dia tak akan duduk diam macam beku no. Okay. Tapi bila kita tiup dengan daya luar, kita paksa dia untuk bergetar pada frekuensi asli. Okay. And then resonan akan berlaku menyebabkan molekul udara bergetar dengan amplitude yang paling maksimum. Udara dalam rongga mengalami mampatan dan regangan yang maksimum lalu menghasilkan bunyi. Okey, itulah macam mana bunyi boleh terhasil. Okey. Ada satu lagi nanti kamu boleh cari gelas yang macam tadi yang berkaki. Cikgu boleh lukis. Okey, gelas yang berkaki kat sini. Nanti kamu boleh cuba kalau kat rumah ada gelas macam ni. Mak Cunyi mesti ada kan Cunyi? Okey, gelas yang macam ni. Dia ada mulut. Kamu boleh letak air sikit. Tapi mesti berkaki. Syarat tu gelas tu mesti berkaki. Right. Kamu cuba geserkan mulut dia. Saya rasa kamu pernah tengok ni. Bila kita geserkan permukaan mulut gelas tu, Dia berbunyi. dia dapat berbunyi. Dia menghasilkan bunyi. Sebenarnya ini fenomena resonan. Kamu cari macam mana dia boleh berbunyi. Okay, boleh cerita. Kamu bila belajar fizik ini yang seronoknya. Kita tahu benda ni sebab resonan. Benda ni ada kaitan dengan fizik. Sebelum ni kita tak tahu kaca pecah tu kenapa. Bunyi daripada gelas tu kenapa. Nanti kamu boleh cari, boleh search bunyi yang terhasil bila kita geserkan gelas. Ataupun kamu boleh cuba sendiri di rumah kalau ada geser. Kemudian kalau kita letak air tak sama tinggi pun bunyi dia tak sama. Okay. Ini resonan sebenarnya. Alright. Resonan. Kita paksa udara di sekitar dia untuk bergetar dengan frekuensi asli. Okay. Ini adalah satu jambatan. Tacoma-Narrows namanya. Pada tahun 1940 di Washington, Amerika Syarikat. Okey, jambatan ini berayun. Kamu boleh nampak kan? Okey, jambatan ini berayun bila angin yang kuat. Okey, kemudian dia terus putus. Ada kereta di atas jambatan tu masa ni. Okey, nama jambatan tu adalah Tacoma-Narrows. Kalau kamu nak cari lagi detail boleh search nanti. Tacoma-Narrows 1940 Amerika Syarikat, Washington. Okey, jambatan ni runtuh. Kita tengok explanation dia macam mana dia boleh runtuh.
Tiupan angin kuat memaksa tali dan lantai jambatan berayun pada frekuensi asli. Jadi tiupan angin itu adalah daya luar lagi sekali. Okey, memaksa tali dan lantai jambatan berayun pada frekuensi aslinya. Okey, kemudian berlakulah resonan. Tali dan lantai, resonan ni kita paksa dia bergetar kan? Jadi tali dan lantai jambatan bergetar dengan amplitude yang besar, amplitude yang maksimum. Jadi bila dia tak dapat tampung amplitude yang sangat besar, dia boleh menyebabkan tali putus dan jambatan tu runtuh. Ini cerita yang berlaku pada jambatan Tacoma-Narrows. Okey, pada tahun 1940, dah lama lah. Kamu tahu tak sistem pada jambatan tu ada ruang-ruang untuk membenarkan getaran? Tahu tak? Jambatan Pulau Pinang? Tak tahu. Jambatan Pulau Pinang katakan kita ada tiang-tiang dia. Macam mana? Oh tak tahulah, cikgu nak lukis pula. Okey, kalau ada penyambung, katakan kita ada penyambung. Jambatan ini sebenarnya kita benarkan ada ruang untuk membenarkan jambatan itu Okey. Kita nak benarkan dia berayun. Ada ruang sikit. Dia mesti boleh bergetar. Kalau kita buat dia sangat terus bersambung, ini jangan bagi ruang. Terus ikat dia betul-betul. Kalau ada tiupan angin yang kuat, dia mudah retak. Itu tujuan dia. Jadi semua jambatan, jalan raya sekalipun, jambatan di jalan flyover. Okay, flyover sekalipun, dia ada ruang. Bukannya dia ikat terlalu rapat. Dia akan ada ruang untuk biarkan jambatan tu bergerak sedikit. Tujuan dia, bila ada lori besar jalan, dia akan bergetar kan? Supaya dia membenarkan sedikit getaran. Kalau lori besar datang beramai-ramai, lama-lama jambatan tu boleh crack. Kalau tak ada ruang untuk dia bergetar. Jadi kena ada ruang untuk bergetar. Malangnya untuk Tacoma-Narrows tu dia bergetar dengan sangat besar. Okay, ni mesti baru tahu kan? Maksudnya bukan macam paku terus rapat, tak boleh. Kalau jambatan dia bawa beban yang besar. Lori banyak, kereta bas, jadi dia perlukan ruang untuk bergetar. Sama juga dengan jalan kereta api lalu atas dia. Dia mesti ada ruang untuk dia bergetar. Okay, rail tu mesti ada ayunan sedikit. Cuma kita tak rasa lah. Kita tak boleh lah nak rasa benda tu. Dia buat sikit saja. Supaya dia tak cepat crack, tak cepat rosak. Okay, dapat info baru? Macam-macam saya belajar hari ni. Okay, seronok tajuk damping dan resonan ni, memang seronok. Okay, so itu untuk damping dan resonan. Cikgu rasa cukup dulu untuk hari ni. Ada soalan nak tanya tak? Ada? Isi tak ada soalan. Esok kita akan, esok ke? Esok? Esok kita ada kelas kan? Kita akan masuk fenomena gelombang. Go Inden, faham Isi good? Seeing, tak ada? Okay. Jadi kalau tak ada soalan, cikgu rasa kamu hari ni kita masuk sikit saja. Kita masuk damping dengan resonan saja. Pelembapan dan resonan. Kena tahu faktor pelembapan dan kena tahu fenomena yang berkaitan dengan resonan. Resonan tu apa? Kemudian kesan baik dia dan kesan buruknya resonan tu. Kesan baik kita dapat bunyi, dapat alat muzik yang berbunyi-bunyi. Itu kesan baik lah. Kita boleh hasilkan gelas yang berbunyi. Kalau kesan buruk, kalau atas jambatan senang runtuh. Kalau tak kena gaya kan, sistem yang tak cantik pada jambatan tu, kalau kita berkawat atas jambatan pun, titi pun boleh putus. Itu kesan tak baik. Kalau terlalu nyaring sangat, tingkap boleh pecah. Kalau menjerit, bergaduh suami isteri, nanti menjerit kuat-kuat, tingkap pecah, habis rosak. Okey, itu kesan tak baik dia. Okey, kalau tak ada soalan, hari ni kamu cuma siapkan modul. Okey, jangan bergaduh-gaduh. Okey, kita siapkan modul muka surat 122 dengan 123. Boleh? Untuk damping dan resonan saja. Besok cikgu sambung fenomena fenomena gelombang. Itu lebih banyak lagi. Lebih deep lagi lah. Okey. Baik, kalau tak ada masalah, cikgu rasa kita bersurai kat sini dulu ya. Okey, boleh say goodbye dengan kawan-kawan. And then boleh leave the class. Okey, welcome everyone. Bye-bye. Okay, bye.